Allah. Allah. Oh. Dia marah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-24. Kita menyambung kembali perbahasan hai anak Adam. Tiada betullah agamamu hingga betullah lidahmu, dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Agama ni takkan sempurna bila mana kita lidah tak jaga, kan? Lidah ni pula dia tak sempurna bila mana hati kita tak jaga. Sebab hati itu tempat tilikkan Allah Subhanahu wa taala, tempat pandangan Allah taala. Tak malu ke kita kepada Allah? Sebab Allah taala melihat kita, sentiasa memerhatikan kita, sentiasa melihat kita. Maka tu sebab dia suruh jaga hati kita ni. Bila hati kita sempurna, elok, bersih, maka lidah kita pun betul, lidah kita pun kita terjaga, maka agama tu akan jadi sempurna, agama akan jadi elok. Tapi hari ini agama tak sempurna pasal lidah tak berapa nak jaga. Lidah tak berapa boleh nak jaga pasal hati kita tak boleh nak bersihkan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku tak pandang tempat lain melainkan hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maka tu sebab kita disuruh menjaga, sentiasa menjaga, sentiasa merawat, sentiasa membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, insya-Allah semua anggota kita ni akan terjaga. Mulut kita jaga, telinga jaga, mata jaga, semua akan terjaga, terpelihara. Tapi bila hati kita tak bersih, tak dirawat, tak dijaga, semua anggota ini nanti tak akan terjaga. Maka bila dia tak terjaga, agama jadi rosak. Macam ni ke agama Islam, perangai orang Islam? Macam ni ke akhlak orang Islam? Ngumpat orang, ngata orang, maki hamun orang, bohong orang dan sebagainya. Ni ke akhlak seorang Muslim? Sebab itulah dia suruh jaga. Ala kulli halnya, yang paling penting kita jaga ialah hati kita. Kita sentiasa merawat hati kita ni. Sebab kita tak berasa hati kita ni sakit.
Dia tak macam sakit perut tuan-tuan, berasa sakit dia. Cepatlah kita jumpa doktor kan. Sakit telinga, cepatlah kita jumpa doktor sebab berasa sakit dia. Hati ni tak berapa nak berasa sakit. Kan? Bukan tak berapa nak berasa, memang tak rasa langsung. Tengok orang tak berkenan pun kita tak kata sakit hati, tak ada. Kita akan tersakit di mata aku nengok dia ni. Tak berkenan, mata yang sakit. Hakikat sebenarnya ialah hati yang sakit. Kan? Kok telinga pun macam juga. Sakit je telinga aku dengar dia ni cakap. Dia bukan telinga yang sakit, hati yang sakit. Tapi dia tak sebut hati, dia sebut telinga. Hakikat sebenarnya ialah kesemua itu ialah hatinya berpenyakit. Hatinya yang sakit. Tengok orang semua tak berkenan. Tak berkenan tu siapa? Hatilah tak berkenan. Jadi itu sebab dia kata tak sempurna agama. Tak betul agama ni bila lidah kita tak boleh nak jaga. Bila lidah tak boleh jaga, siapa yang jaga lidah ni? Hati kita lah nak kawal lidah ni. Nak bercakap benda-benda ni pun hati yang kawal. Hai anak Adam. Sebab itu dia kata, jaga elok-elok, tiada betul agamamu. Dia kata, hai anak Adam, tak betul agama. Kadang-kadang lidah kita ni cakap ikut sedap mulut. Kan? Kita tengok statement-statement sekarang ni kan, sejak COVID ni macam-macam statement. Kita mesti menang, kita itu, kita ini. La ilaha illallah. Tak ada rasa tawaduk langsung dengan Tuhan, tak ada rasa rendah diri langsung dengan Tuhan. Kita mesti menang. Patut kita jangan cakap lagu tu. Kita ajak semua orang Islam ni, marilah kita menadah tangan, mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Kita ni banyak dosa. Mohon ampun pada Allah. Kalau kerana dosa yang kami buat ni, Allah Kau turunkan azab bala ni, kami mohon ampun ya Allah. Kami tak mampu ya Allah, melainkan minta keampunan Kau ya Allah. Ni semua pasal azab ni, pasal dosa kita banyak. Allah tak turunkan bala melainkan pasal dosa. Umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, semua ni, Firaun, Haman ni, semua ni dulu, kaum Lut ni pasal dosa lah Tuhan hancurkan dia. Kita ni pun pasal banyak dosa, cuma tak ngaku ya. Itu pun angkuh lagi kan, sombong je lagi dah. Kita mesti menang. Kalau kita jaga, kita mesti menang. Ngakulah dengan Tuhan, kami tak mampu ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami ampun ya Allah, ampunkan kami dosa kami ya Allah. Kau tolonglah angkat ni semua ni ya Allah. Kan kami melakukan kesalahan kami ya Allah, kami zalim diri kami. Ngaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Tak usah ngaku sombonglah, kita hebat, kita mampu, kita ada. Tak usah. Tuhan nak tengok sombong, letak lagi kita ni. Itu pun jangan. Kita mesti menang. Kita menang, Tuhan bagi sekali, hilang kemenangan dia. Bukanlah kita nak nyedapkan, tapi kita jaga, kita jangan sombong dengan Tuhan. Tu saya kata macam orang sehat lah kan. Sehat nampak bang? Saya Ustaz hari-hari kayu bersikal. Nak sombong ke tu? Saya Alhamdulillah Ustaz bersikal hari-hari, bukan takat syalam Ustaz. Saya sampai ke nilai Seremban kalau pilah atas ni balik. Patutlah sihat. Saya bab ni memang saya jaga. Jogging hari-hari Ustaz. Padang tu 7 kali pusing. Tu malam badminton lagi. Saya Ustaz makan pun saya jaga. Saya kesihatan ni memang Ustaz. Dia jadi macam tu. Tak menjamin pun kau jogging ke, kau tak jamin pun. Ngakulah dengan Tuhan. Ini sebagai ikhtiar usaha je. Ya Allah, Engkau lah yang memberi kesembuhan, Engkau lah yang memberi kesihatan, nikmat bagi aku ya Allah. Ini bila orang tanya sikit, cantik badan tuan, tengoklah hari-hari ngayuh tu. Kan? Tu saya kata, kuda pun hari-hari berlari, tak kat panjang umur. Kan? Beruk tu hari-hari bergayut, tak panjang pun umur. Nak Tuhan kata jangan sombong lah. Aku bagi contoh ni, kata dia kan. Tu. Arnab hari-hari melompat. Jejak melompat. Pendek kat umur. Buat ismi kura-kura. Lari tidak. Bergayut tidak. Tak ada. Meloncat pun tidak jalan. 100 tahun umur. Tak ada nak sombong. Ini baru orang cakap sikit dah mula. Sedap suara tuan?
Saya minum memang jaga, saya tak minum air batu, cili tak makan. Oh patut suara sedap. Saya memang, saya tak makan semua-semua tu. Padahal itu dilantaknya. Jangan sombong. Kita hari ni statement kita tu banyak sombong. Tu yang Tuhan marah tu. Statement kita tu banyak sombong kan? Sombong terlebih. Tuhan marah tu. Aku suruh kau ngaku kelemahan. Aku suruh kau ingat aku. Minta ke aku. Tadah tangan ke aku. Merayu ke aku. Ini kau duk sibuk. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Hebat sangat kau. Tuhan kata tak payahlah. Kalau aku tak bagi, apa tak dia apa? Minta dengan dia. Ni masjid tu sebab tak ada dah masjid dah tutup ni. Dah tinggal 3 orang balik. Kita ni syukur alhamdulillah boleh lagi Shah-Alam ni kan. Patut kawan-kawan ni ramailah datang, marilah sebelum ditutup masjid ni besok. Alhamdulillah lah kan. Tengok masjid. Tadi Subang Airport kan dah tutup. Kelang dah tutup, dah tinggal 3 orang. Sungai Kandi semalam telefon saya, Ustaz, kita pun dah kembali kepada 3 orang. Kau telefon aku pun aku nak boleh buat apa? Ni sementara boleh ni datanglah ramai-ramai. Tak nak datang juga kan. Tapi kalau hari Jumaat tu berebut pula tu. Marah hari Jumaat tak dapat datang kan. Yang fardu tak nak datang, Jumaat sibuk. Kadang-kadang tu nak menyampah pun ya kita pun kan. Tapi nak marah pun dia pun tak datang. Jadi tuan-tuan kadang-kadang ni sementara Tuhan bagi ni. Sementara Allah Ta'ala bagi. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala ni. Apabila engkau tilik pada aib segala manusia, padahal engkau lupakan aib dirimu. Yalah, selalu kita tengok orang lah kan. Tengok keaiban orang, tengok kelemahan orang, tengok keburukan orang. Jarang tengok kita diri sendiri ni, jarang. Kita dengan bini kita, jangan dengan orang lain. Kita sama-sama laki bini pun jarang tengok kelemahan kita sebagai suami ni. Selalu kita tengok siapa? Kelemahan isteri kita. Tu tak kenal, ni tak betul, tu tak betul. Jarang suami duduk menung tengok kesalahan diri sendiri kan. Aku ni banyak salah dengan bini aku. Sejak kahwin tak pernah ajar bini aku semayang. Sejak nikah tak pernah aku tunjuk isteri aku semayang. Ini duduk leka tengok. Bini saya kan pandai masak, Ustaz. Tak pandai melantak juga tengok. Buat air pun Ustaz. Teh pun cerai Ustaz. Jernih nampak. Macam mana saya tak pergi kedai mamak tu Ustaz. Habis sebelum ni dah terpaksa minum jugalah Ustaz. Kau nampak kesalahan bini kau je kan. Salah kau. Apa sebab cerai kau tak tanya. Pasal apa cerai ni? Teh tak ada bang. Dah habis. Tu yang kau tak fikir. Pasal cerai ni susu tak ada bang. Abang tak beli. Tu tak nampak. Nampak bini tak pandai buat air. Bini tak pandai buat air mungkinlah sebab cerai itu pasal teh dah habis. Kita tak beli. Kita suka tengok keaiban orang lain. Kita tak pernah tengok keaiban diri sendiri. Kan kita tak tengok keaiban diri kita ni tuan-tuan. Sedangkan dia kata apabila engkau telik pada aib segala manusia, padahal engkau lupa aib dirimu, maka bahawasanya engkau gemar akan suruh syaitan, engkau marahkan akan Tuhan yang bernama Rahman. Bila dah tengok orang, mesti nak ngata. Mula dosa mata, lepas tu dosa mengata. Kita ni apa yang kita tak kata tuan-tuan? Orang kaya pun kita kata. Orang susah pun kita kata. Orang yang kurus pun kita kata. Dia ni nak kurusnya. Tak makan. Aduh, agak makan tak berzat. Tu kalau kurus. Gemuk pun kata agak. Yalah gemuknya. Apa dimakan ni? Kau tak tahulah apa yang kita tak mengatur. Semua kita mengatur. Belum ada lagi kita nak diam. Orang naik motor kan. Suami kecil. Bawa bini besar. Terlindung lah kan. Tengok tam belakang. Siapa bawa motor? Motor ni bergerak sendiri kan. Yelah tak nampak suami. Suami halus. Pun nak ngatur juga. Oh Allah bini. Ya Allah. Gemuknya bini dia. Dia kecil. Ini kau dia ayun kat bini ni. Kau tengok dengan bini cukup lah. Ini kau dia hempap meninggal kau ni kan. Pun nak ngatur juga.
Tengok laki gemuk pun nak kata kan. Laki gemuk nak mampu, bini halus je. Oh, ilaha illallah. Ya betul dia ni. Semua apa benda yang kita tak kata bila dah tengok ni? Apa yang kita tak kata? Bukan tuan-tuan lah, saya pun sama kan. Kadang-kadang berhenti ke traffic light tau. Nampak motor sebelah kan. Dua-dua gemuk, laki bini gemuk kan. Dah kesiannya motor kan. Motor pula dah kesian. Ni lama patah motor ni. Kan? Nak kata tak? Tak tengok dia parking sebelah. Mata kan. Mula dia tengok, lepas tu mengata. Nama dah tengok tak mengata tu, payahlah. Tuan-tuan saya tak tahulah, tapi sama ya aku. Kan? Tak boleh tuan. So kita tak mampu nak jaga keaiban kita kan. Saya kadang-kadang pergi singgah masjid, pergi kenduri kan. Kadang-kadang kat masjid ada kenduri macam malam ni kan, buat tahlil. Adalah orang buat makan baru-baru ni tuan kan. Ada satu masjid saya pergilah. Malam tu buat tahlil, saya pun dah agak dah ni ada tahlil mesti ada makan ni. Tapi tak boleh makan kat masjid, dia mesti bungkus. Dan aku dah standby ni, habis tahlil ni sekarang. Siap kan. Memang aku rembat kan. Keluar-keluar dah habis. Tak. Saya lah cakap ni belah-belah selatan sana. Yang saya herannya tuan-tuan, dia tak bertahlil ke yang dia boleh ruyukkan semua tu? Oh dia tahlil di luar. Ilaha illallah. Kita keluar-keluar tengok plastik je tinggal. Racun. Siapa yang ambil? Allahu Akbar. Boleh ambil. Bukan orang bagi tu memang boleh ambil. Tapi tunggulah. Orang yang bertahlil kat dalam tu kan. Kau dah lah bertahlil. Kau pergi rembat sampai 2-3. Tapi surau ni tak pernah lagi dah jumpa kan. Masa ada ke? Sama ya? La ilah. Oh satu model lah ni. Saya pergi belah selatan kan. Kadang saya fikir, sebab itu saya kadang-kadang duduk luar kan. Bila tahlil tunggu je kan. Ini kan mesti ada orang bawa ni kan. Kadang kita duduk kat situ, dia buat bodoh jangan ambil. Aku cakap bini. Kadang saya perhati tengok. Dia ni orang tahlil. Kenapa dia ambil? Ambil bukan 1, 3. Apa bini 2? Habis ingat tu. Yalah orang tak salah nak ambil, betul, tak salah, boleh ambil. Tunggu habis dulu. Orang dah dapat seorang satu. Orang tu pun dah kira tu mungkin orang masjid 50 orang kan. Dia bawa lah 50 orang, dia buat lebih lah 60 dan sebagainya. Kan adalah lebih tu kan. Tunggu dulu orang dah habis ambil ke ada lebih. Tuan ada lebih, siapa nak lagi? Ada lebih ni. Ambil sangatlah. Gulung plastik-plastik tu, ambil balik. Ini saya keluar tengok dah habis. Ini pengalaman saya sendiri lah kan. Kat surau ni tak pernah kena lagi lah. Sebab kat surau ni pasal dia orang ajak makan kat dalam. Tak pernah. Rupa surau ni pun ada juga. 2 kali 5 je lah. Untuk cucu. Tahu dia. Lagi ganas surau ni rupanya. Aku ingat tempat-tempat orang macam tu rupa sini pun sama. Jangan ambil. Bukan kat sini tau. Di Mekah pun sama tuan saya tengok. Di Mekah tu kan. Orang makan kan. Ni dewan makan ni. Dia peruntukan untuk jemaah situ tau. Ambil lah satu seorang. Pisang sampai 4 kau rembat. Aku cakap. Kau ambil tu siapa kan? Ni untuk kabur tengah malam ni Ustaz. Kau buat bertenang bang. Pisang tu untuk jemaah nak makan. Kau jangan rembat. Allahu Akbar. Hari ni yang jual. Jangan, aku punya jual lu. Tu jual. Tapi yang jual tu kadang-kadang ustaz ni pun satu bab kan. Bagilah tahu kan. Jangan kau letak dia ingat wakaf. Wakaf kuluhum ajma'in. Tinggal bekas lah.
Ustaz-ustaz ni pun satu bab ke? Bagi tahu lah. Tuan-tuan, tu air di luar tu saya bawa tadi nak jual sebotol RM10. Bagi tahu lah. Ha? Oh dah cakap tapi orang dah ambil dulu. Kawan tengok sedap. Hebat dululah kata dia. Wakaf ni, wakaf. Ustaz keluar-keluar tengok bekas tinggal. Sebaik tak bekas tu di wakaf ni. Allahu Akbar. Oh surau ni pun ada ya. Tak sesiu aku bagi tahu. Ingat aku je kena itu. Kadang saya dah nampak tu dia bawa. Kita pula berkenan makanan tu kan. Oh sedap malam ni kan dia bawa. Ni macam nasi biryani ni. Kita pun masuklah bertahlil. Keluar guyup. Timbul menyesal lah. Kalau aku tahu dia aku ambil dulu tadi. Dahsyat. Sorok dulu lah betulnya kan. Silap. Ingat biasa macam tu. Saya kadang-kadang buat tahlil saya pesan. Tuan-tuan, yang bawa makan pun tunggu dulu lah, jangan ambil dulu. Ni orang bertahlil ni dah settle kan, selesaikan, boleh ambil seorang satu. Lebih sekarang boleh ambil. Berdosa ambil hak orang ni. Tu hak orang tu. Memanglah orang tu tak kisah pun, aku kan heran pun kan. Tinggal lagi dah nampak tadi. Dan nampak memang teringin nak. Plastik dapat. Buka-buka tengok plastik kosong. Cabuk tu puak ni kan. Dia hebatnya kan. Jadi tuan-tuan sini pun ada. Betulkan. Jangan buat lagu tu malu kat orang. Tapi tadi tak nampak pun kan. Tadi tak dori. Hai anak Adam dia kata. Bermula lidahmu. Itu harimau bagimu. Lidah ni bisa mendamaikan orang. Bisa membuatkan orang bersengketa. Bisa membuatkan orang porak-poranda. Orang yang bertahun-tahun tak bertegur sapa dengan lidah kita, insya-Allah orang boleh elok berdamai. Kadang-kadang punyalah berdamai, kasih sayang kuat, tiba-tiba boleh bercerai-berai. Pasal lidah ni. Lidah ni paling bahaya tuan-tuan. Sebab itu Tuhan ancam, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa pun yang kamu lafazkan akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Sebab itu nak bercakap, fikir dulu tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata falyaqul khairan aw liyasmut. Bercakaplah benda yang baik atau diam terlebih baik. Sebab itu dia kata lidah ni bahaya. Sampaikan ulama mengarang sebuah kitab, bahayanya lisan. Bahaya lidah ini tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan. Lidah ni sangat bahaya tuan-tuan. Orang elok-elok berkasih sayang boleh bercerai-berai tuan. Orang yang bermusuh bertahun-tahun kerana lidah, orang boleh berdamai tuan-tuan, elok. Ni lidah ni. Walaupun lidah dia tak bertulang, lidah ni duduk dalam, tuan kan? Walaupun pendek lidah tu, tapi peranan dia besar tuan-tuan. Lidah ni. Dialah yang nak merasa, dialah nak menentukan sedap tak sedap kita punya bacaan. Sebutan, semua lidah main peranan tuan-tuan. Apabila engkau biarkan akan dia, nescaya membunuh ia akan dikau. Kerana lidah badan binasa ni tuan-tuan memang betul. Kerana mulutlah badan binasa, lidah kita ni badan binasa, betul tuan. Kerana mulut tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi Allahu Akbar, fitnah memfitnah, umpat mengumpat, keji mengkeji, maki memaki, masya-Allah. Lidah-lidah tuan-tuan. Lidah kita. Maka kebinasaanmu itu pada membiarkan lidahmu. Oleh kerana kita tak jaga lidah kita ini, kadang-kadang kita mengadu domba sampai menyampaikan, insya-Allah. Akhirnya kadang-kadang boleh bergaduh, boleh berbunuhan kerana lidah ni. Boleh sampai tahap berbunuhan, boleh menyebabkan peperangan. Kan? Kerana apa? Kerana bencana lidah tuan-tuan. Bahayanya lidah. Tapi hari ini tuan-tuan, kadang-kadang lidah tak, tangan pula tuan-tuan kan. Sekarang orang tak nak cakap sangat. Sekarang orang guna WhatsApp je tuan-tuan. Kan? Tulis dalam Facebook, tulis dalam Instagram. Sekarang ni semua main tangan tuan. Pun bahaya juga tuan-tuan. Lidah tak cakap dah hari ni. Tangan pula dah. Kan? Habis semua orang dikatanya, diumpatnya menggunakan tangan ni, jari-jari kita.
Kan? Allah. Habis gambar-gambar orang diubah suai. Anda tengok tak baru-baru ni kan dalam Facebook, Tan Sri Dr. Nur Hisham, orang aibkan. Masya Allah, tak ada kerja dah tuan-tuan. Memanglah kau dah minta maaf, tapi adab jagalah, janganlah sampai mengaibkan. Bayangkan tuan-tuan, Tan Sri Dr. Nur Hisham tuan-tuan kan, orang aibkan dia. Mufti tu, menteri agama, orang kutuk maki, la ilaha illallah. Tangan manusia mana yang tak buat silap? Manusia semua ada buat silap, tak lepas dari silap. Tak payahlah maki hamun, gunakan tangan, jari-jari kita ni. Besok kita nak bertanggungjawab ke di akhirat? Ni tuan-tuan, tak dapat nak jaga. Agama pun kita kutuk, kita maki, Masya Allah. Kita ni seolah-olah dah hidup macam dah tak ada adab, tak ada akhlak. Sebab tak mampu nak kawal lidah, tak mampu nak kawal jari jemari kita, tak mampu nak kawal mata kita, telinga, tak mampu. Sebab apa? Hati kita semakin lama semakin kotor, semakin lama semakin kotor. Kita biarkan dia tuan-tuan. Kita biarkan dia dengan kekotoran. Inilah kita jaga tuan-tuan. Pasal itu dia kata jagalah lidah kamu. Kemudian pengajaran yang ke-25, berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, bahawasanya syaitan itu seteru bagimu, maka jadikan olehmu akan dia itu seteru. Kita kata syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata. Tapi kita ni kadang-kadang musuh kita buat kawan. Syaitan tu musuh kita, kita buat kawan. Kita ikut kehendak dia, kita ikut tunjuk ajar dia, syaitan ni tuan-tuan. Sebab itu kita berlindung, selalulah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada syaitan yang direjam ni tuan-tuan. Kita sebagai manusia tahu syaitan tu musuh kita, maka kita hindarkan diri kita dari mengikut telunjuk syaitan. Dan ketahui olehmu bahawasanya hari kiamat itu berhimpunkan akan kamu di dalamnya kepada Allah Ta'ala, padahal keadaan kamu itu berjamaah-jamaah, dan hadirkan akan kamu itu pada antara hadapan Allah Ta'ala, hal keadaan kamu itu bersaf-saf, padahal kamu baca akan kitab satu huruf kemudian satu huruf ditanyai akan kamu. Itu daripada barang yang kamu kerjakan dalam dunia, sama ada ia tersembunyi atau zahirnya, pada hari itu dihimpunkan akan segala orang yang takut akan Allah Ta'ala, pada Tuhan yang bernama Rahman. Padahal mereka itu berkenderaan, kami hulurkan akan segala mereka itu yang celaka itu kepada neraka jahanam, padahal mereka itu berjalan. Ni tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, apa yang kita lakukan satu pun tidak akan dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tak akan ditinggalkan, akan diperlihatkan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang tak baik, apa pun yang kita lakukan atas muka bumi ini, tak ada satu pun yang tertinggal bagi Allah Ta'ala. Mana yang baik akan dihantar ke tempat yang baik, yang tak baik nanti akan dihantar ke tempat yang tak baik. Apa sajalah yang kita buat di atas muka bumi ini, yang zahir maupun tersembunyi, pada hari dihimpunkan itu nanti, semua orang akan takut kepada Allah Ta'ala. Atas dunia ni kalau tersembunyi tak takutlah tuan-tuan kan, yang terang baru takut. Tapi di hadapan Allah nanti yang tersembunyi, yang zahir, semua orang akan takut. Sebab tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Azan tu tuan. Azan.
Tersambung sikit lagi. Sebab tak payah lama-lama tuan. Sebab kita sekarang ni memang kena patuh betul SOP. Kita tak naklah sampai sabit dengan tak ikut SOP ni. Kan dah ada masjid-masjid yang diserbu kan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, Kesihatan dan sebagainya. Jadi kita tak naklah, sebab JAIS pun memang dah bagi tahu pun sebelum ni tak boleh lama-lama. Dia dah bagi tu pun alhamdulillah lah tuan-tuan, dia dah bagi. Ni pun kita kena jaga-jagalah. Takut yalah, tuan-tuan ni lagi dekat. Taman Seri Muda kena. Dah dekat kan? Sebelah tuan-tuan. Jadi kita kena jaga-jagalah tuan-tuan. Kena jaga-jagalah supaya kita masih boleh dapat manfaatkan masjid, dapat manfaatkan surau ni sebaik mungkin lah. Kita baru nak dapat solat berjemaah, baru nak dapat solat Jumaat kan? Baru nak dapat, tiba-tiba dah tutup balik kan? Jadi tuan-tuan, kita patuhlah SOP, ikutlah SOP tuan-tuan. Tadi semalam anak buah saya bagi tahu, dia kata hari-hari aku nak menyaman dia orang ni. Aku bukan nak cari pun salah dia orang ni, tapi dia kata dah memang peraturan macam tu. Hari-hari aku guna zaman. Saman ni puak ni kata dia. Kerana aku malas nak saman dah. Tapi dia kata boleh lah kata dia. Kan? Sekarang kita kena jagalah tuan-tuan. Kita kena jaga untuk kebaikan kita juga, keselamatan. Itu pun ada nak buat kenduri kahwin lagi. Allah. Kadang-kadang kenduri kahwin nikah dululah, kenduri nanti dulu kan. Yang penting nikah dulu. Dah menikah tak apa. Kenduri dah ada anak, so boleh kenduri. Ini kenduri apa tuan? Kenduri nikah. Dah beranak. Baru ni dapat COVID baru habis. Macam mana tadi kan, di Kelang kan, 118 pasangan nikah. Kalau tak boleh nikah 2 minggu lagi, mengigau budak tu. Juga agama Kelang kan, 118 orang nikah dulu lah. Kenduri tak apa. Kenduri lepas anak 5 sok, kenduri. Yang penting nikah dulu. Akikah sekali. Akikah sekali dengan anak yang dapat tu. Ni kenduri apa? Kenduri kahwin dengan akikah. Siapa kahwin? Dulu aku ni. Anak tadi. Yalah, nak buat macam mana tuan-tuan? Ya, bukan tak boleh buat, tapi MKN tadi boleh kan. Tapi jaga-jagalah, kita nak pergi pun risau je kan. Kita bukan risau apa tuan-tuan. Kalau kena macam satu family lah kita kena swab, macam mana? Tak pasal-pasal. Kau punya pasal ni buat kenduri, dah orang tu pula kena. Jadi jaga-jagalah kan. Bukan tak boleh buat, tinggal lagi kalau boleh jagalah, jaga kan. Tapi kenduri ni yang penting ijab qabul. Aku terima nikahnya, saksi kata sah, jalan. Kenduri nantilah kan. Tak apa, pembelahan. Bukan kita takut apa, tak ada. Dia macam kahwin dua lah, bukan takut bini kan. Tapi takut tak dapat berlaku adil lah, macam tu lah. Kita bukan takut apa, takut nanti kalau kena macam mana kan. Jadi kita kat surau masjid ni pun jaga kan? Surau kat masjid ni pun kena jagalah. Walaupun ada orang kata alah takut sangat dengan COVID ni, sebenarnya patut kita kena takut dengan Tuhan. Betul lah. Kalau kau berani sangat, kau pilih duduk kat situ. Aku letakkan kau kat orang penyakit COVID tu, kau nak tengok kan. Takut tuan. Saya, anak saya pun dah berapa minggu tak sekolah. Saya tak sekolah kan. Cikgu tanya, kenapa ustaz tak nak sekolahkan anak? Takut lah. Sekejap lagi cikgu kalau kena seorang, dengan anak-anak saya kena swab macam. Katalah cikgu positif, satu sekolah kena. Lepas tu balik pula, anak saya duduk dengan saya. Dengan saya pula kena sekali. Pasal tu aku tunggu kat situ tadi tu. Aku datang awal tadi. Pasal kalau tuan-tuan kena, dah tentu aku kena swab sama. Ustaz ngajar surau tu kan, ambil kau. Jadi tu sebab saya tunggu tadi tu. Siapa ni saya kata kan. Jadi tuan-tuan jaga SOP, jagalah supaya kita selamat tuan-tuan. Maka bahawasanya akulah yang tiada menyerupai oleh sesuatu dengan aku, dan tiada kekerasan seperti kekerasanku. Maknanya Allah Ta'ala kata, yang mana dia kata tak ada siapa boleh menyerupai Allah Ta'ala, tak boleh, tak mampulah nak macam Allah Ta'ala ni, memang tak mampu, tak ada siapa mampu kan. Semua itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak bagi hukuman ke,
dia nak bagikan ganjaran ke, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena jaga elok-elok tuan-tuan. Mudah-mudahan kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut patuhlah segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan cukup takat tu. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Dan sebelum tu tuan-tuan ni kat luar tu ada flyers. Ni hari tu saya dah bincang ni tahfiz ni dekat sini je. Session 19. Sumbangan dana madrasah nombor 1 Jalan Sulam 19/14 session 19. Syakam. Ya. Tahfiz Nurul Huda. Dekat surau atau Masjid Al-Huda. Dekat 18 kan? Ni untuk apa tu? Yalah, saya pun jumpa itu Ustaz Sarafuddin ni. Dia punya model lah. Yalah, masih boleh lagi lah beroperasi kan. Tinggal lagi kalau dah mak bapak pun susah, miskin, nak yatim tak mampu nak bayar pasal Covid ni, lama-lama sesak juga tuan-tuan kan. Jadi dia kata untuk menampung operasi sekolah, bantu yuran pelajar miskin, anak yatim dan sebagainya lah. Kat depan ni dia ada nombor akaun. Price ni ada kat luar, dekat tabung yang disediakan tu. Jadi tuan-tuan siapa nak bertabung, siapa nak berinfak, boleh berinfak. Madrasah Tahfiz Nurul Huda. Dekat tuan-tuan lah. Siapa yang ada rezeki lebih, berkemampuan. Baru-baru ni saya jumpa orang tertentu jugalah nak sumbang beras. Minta dia orang sumbangkan beras, alhamdulillah dapat 50 kampit lebih lah. Habis tu budak-budak tahfiz pun tanya juga, takkan nak makan nasi je Ustaz kan? Saya kata setakat ni kau makan nasi dulu kan. Yalah betul lah dia tanya tu. Kau makan nasi je. Tapi saya dulu belajar pun makan nasi dengan garam kan, boleh je kan. Tinggal lagi setakat ni yang aku dapat beras dulu, makan nasi tu dulu. Kau jangan nak macam-macam kan. Jadi siapa-siapa ingin membantu kan, pergi tengok, siapa nak pergi tengok, nak menyumbang dan sebagainya, jumpalah Ustaz Sarafuddin ni. Ustaz Sarafuddin ni dia mudir kat situ. Tuan-tuan pun rasa tahu madrasah tu kan. Jadi dulu pun saya kata masjid pun bagilah peluang kat madrasah macam ni. Letak tabung ke hari Jumaat seminggu. Dalam sebulan tu bagi seminggu kat dia. Satu Jumaat, nah Ustaz letak minggu ni Ustaz letak tabung untuk madrasah kan. Tapi alhamdulillah Masjid Huda tu dia bagi letak lah kan. Dia bagi Ustaz Din tu orang petani tapi dia pun segan lah nak cakap. Tak apa Ustaz Din, bagi saya bercakap. Ustaz Din segan nak cakap, biar saya cakap. Sebab orang kita ni kalau Ustaz Din cakap, Ustaz Din tak ngajar, dia orang tak peduli sangat. Macam saya ni mengajar kat masjid, dia orang pun nak cakap pun tak berani kan. Saya balun je lah kan, peduli apa dengan saya. Habis-habis dia tak panggil ngajar, tak panggil sudah lah peduli. Sombong tak bunyi. Tapi ustaz-ustaz ni kadang-kadang pun satu bab juga. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz yang datang naik welfare, minta sumbangan pun tak patut juga. Naik welfare, BM. Yang nak membagi sumbangan naik basikal bateri tu. Kau agak-agak lah kan. Agak-agak lah kan. Jadi tuan-tuan siapa nak menyumbang bolehlah. Dan di luar tu macam-macam barang ada. Sebenarnya barang-barang tu pun saya jual pun untuk tahfiz sebenarnya. Dia punya keuntungan untuk tahfiz macam biskut, ikan pekasam, ikan masin, telur asin, semua-semua tu untuk tahfiz lah tu. Untuk saya dah ngajar ni pun dah balik kan, dah salang kaut dah cukup. Satu hari 4, apa nak fikir sangat. 4 dah 400 kalau 100 satu 4. 400 tuan-tuan boleh dapat sehari. Payah dapat. 400 modal baru 100 air liur je. Tu 300 dah balik tidur kan. Sebulan 180 kelas. Kalilah 300. Senang dah tuan-tuan. Duit banyak dah. Tinggal meniaga tu orang kata, ustaz ni meniaga mengajar. Bukan, meniaga tu untuk tahfiz. Bukan untuk saya sangat. Saya nak buat apa? Duit dah banyak. Mana Abang Din marah Abang Din? Abang Din kata Abang Din kata kan, kau dah banyak tak payahlah kau bagi lagi seorang ni kata dia. Kan Abang Din kan boleh kira kan dia boleh kira kan. Sombong ni tu yang sombong tu. Kan jadi tuan-tuan siapa nak flyers tu kan boleh ambil lah kat luar nah. Siapa nak pergi tengok sendirilah. Semalam Ustaz Din telefon saya tadi, dia kata ada dua orang ke pensyarah UiTM, profesor pun pergi tengok lah. Pergi tengok untuk anak-anak lah, pelajar-pelajar. Terutama yang anak yatim, orang miskin, mak bapak yang miskin kan. Yang susah lah, tak mampu bayar. Kita nak paksa pun tak boleh. Ustaz Din kata, habis kalau tak mampu macam mana Ustaz Din? Takkan nak berhenti kan? Yang 15 juzuk, 10 juzuk kan?
Sayanglah, dah 15 juzuk tiba-tiba berhenti. Pasal mak bapak tak mampu bayar. Kita rasa berdosa juga lah. Asal kau dah 15 juzuk, kau biarkan budak ni berhenti. Jadi saya usahakanlah. Jadi tuan-tuan, siapa nak menyumbang, siapa nak masuk akaun, pandai Ustaz Din ni, dia buat tulisan nombor akaun pun besar. Sebab kadang-kadang tak nampak. Ustaz tak masuk tuan. Tak nampak Ustaz. Ni aku tak nampak juga. Siap kau. Kat luar dah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid bil hilmi wa akrimna bi taqwa min al-afiyah. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.